hak biru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma inni sallallahu alaihi wa sallam wa tadliya bihadi ilayhi wa ladhi wa alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumuhi fid darain wa ja'alana minal mukhlisin laka wa amin ya rabbal ila al-qad. Dan ada pun nama ilmu tasawuf ini, maka iaitu ilmu tasawuf dan ilmu qalbi dan ilmu batin dan ilmu laduni dan ilmu mukasyafah dan ilmu asrar dan ilmu maknun dan ilmu hakikah dan ilmu zauqi dan ilmu wujdani dan beberapa lagi namanya yang lain daripada yang tersebut itu baik. Muslimin muslimat rahimahullah, masuk perbahasan iaitu nama di antara nama ilmu tasawuf. Maknanya nama yang diberikan itu banyak, tetapi menjuruskan kepada perkara yang satu saja. Dikatakan ma ta'addada fil lafzi wa tahada fil ma'na. Nama tu, nama ni, nama tu, nama ni, tapi benarnya satu. Baik. Ini menunjukkan kata suatu kemuliaan. Nah, satu syaraf dipanggil sebab banyak nama bagi satu benda. Kata mu'alif, dan adapun nama ilmu tasawuf yang ma'ruf ini, maka yang pertama ilmu tasawuf dipanggil betul-betul ilmu tasawuf, dan ilmu qalbin, ilmu hati. Kerana pusat perbicaraan ilmu hati, ilmu ini ialah di dalam hati manusia. Kerana hati sebagai markaz, tempat yang mengeluarkan segala maklumat kepada anggota. Dan itu Nabi kata iza salaha salaha jasad kullu. Apabila eloknya hati, maka eloklah sebatang tubuh badan. Tetapi bila rosaknya hati, maka rosaklah segala-galanya. Dan ilmu batin dan ilmu batin ma'ruf seperti juga ilmu yang membicarakan hal-hal dalaman manusia daripada ahwal, kelakuan, maqam dan sebagainya. Dan ilmu laduni, yakni ilmu yang dapat di sisi Allah. Kerana terkadang ilmu tasawuf ini tak dapat nak diibaratkan oleh seorang syekh, bahkan dia hanya difaham dengan ilham daripada Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Secara langsung. Dan ilmu mukasyafah. Apa maksud? Iaitu ilmu pembukaan segala hijab. Terkadang ahli sufi dikatakan ahli mukasyafah, ahli mukasyifin ini makna terbuka di sisinya perkara-perkara yang ajaib-ajaib yang tersembunyi di sisi kebanyakan orang yang lain. Dikatakan juga ilmu ni ilmu mukasyafah. Kerana ilmu mukasyafah iaitu nur yang ada di dalam hati itu kuat dan dia boleh scan kedudukan rahsia-rahsia Allah Ta'ala dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu asrar iaitu ilmu rahsia-rahsia kejadian ciptaan Allah. Dia tahu benda itu. Sebab itulah mereka ni orang yang kuat menyimpan rahsia Allah. Sebab itu kita sendiri, kalau rahsia manusia pun kita tak dapat mampu nak simpan, macam mana kita nak simpan rahsia Allah, sedangkan rahsia Allah begitu hebat. Orang yang mengkhianati rahsia Allah akan dicabut daripada dia wilayah. Terkadang itu hak peribadi dia, tak boleh nak cerita kepada orang lain. Dia orang yang sebegini, orang yang kuat batin dia. Dan ilmu maknun, mana ilmu yang tersembunyi. Maksud ilmu yang tersembunyi, ilmu yang dia tahu ke diri dia sendiri. Dia tahu, tapi nak cerita ke orang lain tak boleh. Pasal ini bukan syariat. Macam mana imam satu orang ulama daripada Baghdad, bila dia keluar daripada rumah dia, dia ternampak di dahi manusia itu as-sa'adah atau as-syaqawah. Sebab itulah dia jalan dulu
Dia tak angkat kepala. Kenapa? Kerana itu hak dia. Tapi dia tak boleh kata apa-apa. Nah, ini dipanggil ilmu yang tersembunyi, maknun. Dan ilmu haqiqah, yakni ilmu hakikat. Sebab ini dia panggil pati bagi segala ilmu yang lain. Maksud hakikat di sini sembahyang, kita sembahyang. Tapi kalau sembahyang itu sembahyang yang Allah terima, itulah hakikat bagi sembahyang. Puasa, kita puasa. Bila puasa itu Tuhan terima, itulah hakikat bagi puasa. Kalau Tuhan tak terima, tak ada hakikat bagi puasa. Jadi ilmu ini dikatakan ilmu hakikat, pati bagi ibadat. Itu. Baik. Dan ilmu zuqi, ilmu yang bangsa kecapan di dalam hati. Dah sedap, manis, lazat, bukan di mulut tetapi di dalam hati. Nah, sebab itu orang yang ahli sufi yang kuat, biasanya hidup dia ni ada aura-aura dia yang tersendiri. Itu mana dia puasa. Sebagai contoh lah kita kata, contoh nak bagi mudah faham je lah. Bila satu orang 7 tahun dia kaya. Bila dia kaya, dia terlibat dengan dunia perniagaan, dia tahu projek tu, tahu bisnes ni, tahu semua. Bila dia duduk dalam satu majlis, orang pakat sembang pasal perniagaan. Kau ni apa, dia berniaga tu, kau ni kata dia berniaga ni. Jadi aura perniagaan yang ada pada dia, dia boleh scan orang yang duk cakap pasal bisnes depan dia ni, betul semua kau pembohong kau. Kau mau? Macam mana orang yang ada aura solat tahajud. Orang yang ada aura solat tahajud ni, dia boleh scan kaki-kaki yang suka berjaga malam. Orang yang ada aura zikir kuat, dia boleh scan orang yang kaki meratik kuat. Tak, semalam beribu-ribu. Sebab ini hak dia. Zuqi dia bagi satu kecapan dalam hati dia. Radar yang dia ada tu, dia jadi sesungguh. Betul sungguh kalau di hati dia elok, betul sungguh kalau macam mana. Dan dia panggil zuqi. Ilmu ni juga ilmu tasawuf, dia panggil ilmu az-zuqi. Itu sebab tu kita nak kelentong puak ni tak boleh. Dia nak duduk cara-cara dia, tapi hakikat waktu dia tahu lah. Hati kita tu ke mana. Sebab dia rasa lah aura-aura. Macam mana orang kata jalan-jalan tempat tu hantu duk musik bulu roman. Ni ada apa jin ni. Nah, dia rasa dia panggil. Tu dia rasa. Tak macam mana kita duduk rasa panas. Ada sejuk ni, rasa sejuk. Zuqi, tetapi kecapan mereka adalah kecapan daripada hati. Kenapa? Hati mereka ni kuat dia panggil. Baik. Dan ilmu wujdani, ilmu wujdan, ilmu nak mendapatkan sesuatu dengan cara batin, cara dalaman. Cara dalaman. Sebagai contoh, kita tengok hal lahir macam ni, tiba-tiba nak tahu dalam badan manusia ada benda patah, benda rosak, masuk dalam scan X-ray. Kenapa? Begitulah. Tu. Jadi kita dapat selalu. Ini wujdan, ilmu yang nak mendapatkan kecap lalu dalaman hati kita manusia. Sebab tu ini nak ibarat dengan kita nak tulis tak boleh, melainkan az-zuqiyah wal wujdan ini satu wahbah ilahiyah, suatu pemberian yang Tuhan bagi secara langsung. Maka kita rasa-rasa lagu tu. Nak ibarat tak boleh. Macam orang kata manisnya madu. Kita nak kata manis macam gula, manis macam manisan. Ibarat tepat. Madu tu bila kita ambil bulan-bulan, ni manis. Madu ni, madu tualan. Ni madu Yaman. Ni madu pokok gelap, ikut no. Sebab tu kita nak ibarat secara tepat. Tak boleh sebab benda ni benda kecapan dia bagi. Baik, dan beberapa lagi namanya yang lain daripada yang tersebut itu banyak lagi mengikut pentaklifan ulama yang mengasai bidang ini. Sebab itulah mulianya ilmu ini, kerana nama dia pun dah banyak lah. Dan ada pun tempat ambil ilmu ini, maka iaitu daripada Quran dan hadis Nabi, dan daripada perkataan segala ahlinya, yang sampai mereka itu kepada martabat yang diterima orang akan perkataannya. Yang pertama, ambil daripada pahaman Al-Quran. Sebab tu Al-Quran ni dia besar, tuan-tuan bapa. Sebab tu kita sendiri tak mampu untuk menggali ilmu yang ada dalam Al-Quran. Tak mampu kita nak bedah siasat Al-Quran, melainkan benda yang telah terhidang dibuat oleh para alim ulama. Sebagai contoh, Al-Quran ini ibarat dia macam mana ni, batang balak tiang, besar tiang.
Pisau yang ada dalam tangan kita ni hanya sekadar pisau yang mampu untuk memotong bawang saja. Tak mampu kita nak potong balak. Sebab itulah yang mampu untuk potong balak, belah balak, kilang papan. Hak mata gaji tu panjang-panjang 2 lepah. Nah, tu ikut nak dia balak, belah ikut nak. Mari ikut mana pun dia boleh belah. Pasal apa? Mata gaji dia besar. Macam itulah ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada alim ulama. Pemahaman dia dengan Al-Quran tergarap. Kita hanya ambil benda yang telah terhidang untuk kita makan saja. Nah, sebab tu kadang-kadang orang awam dia membicarakan benda yang tak layak untuk dia bercakap. Nah, tak layak untuk dia bercakap. Bagi contoh, mari saya mengajar di Al-Qaryatul Lambat kerana di Ibu-Ibu jumpa pokok terdekat. Nah, jumpa pokok terdekat nak sembah, nak bincang. Nah, puak ni puak ngeri tak mau. Dia kira nak mati je. Kira nak mati. Nah, jadi apa yang dia kata, kita umat Islam hari ini duduk dalam salah. Pasal kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid, amal yang tak faham, tak macam-macam lah. Tapi panjang dekat 2 jam. Nah, bila mai masuk mai lohong ni, nah, saya minta tak apa sila jadi imam dia kata. Tak apa ustaz jadi imam. Bila saya jadi imam, ada anak jemaah dia buat di imam sembahyang. Aku atau ikat tu sekali tuan. Nah, sembahyang lohong rokok tak tu. Sujud pun kaki belakang jet terangkat ni. Nah, lepas tu nak kira je. Nah, waktu ni tengah tan biasa. Nah, ini masalah yang berlaku. Masalah. Nah, sebab itu macam mana percakapan kita nak kata hebat, kita nak menanding alim ulama kita sendiri. Ibadat kita pun dah kita balik. Nah, sebab itu ilmu ni dia ambil daripada Al-Quran, ambil daripada hadis dan daripada perkataan manusia yang orang kena terima. Kekuatan ibarat dia sukar untuk diingkar ataupun diprotes. Sebagai contoh, ulama kata Ibnu Athaillah As-Sakandari di permulaan hidup dia juga tak apa nak setuju dengan jenis wali-wali khamat-khamat. Sebab bagi dia kekuatan syariat tu terlalu kuat dan dia nampak apa-apa dengan syariat. Akhirnya Tuhan buka satu juz pintu hakikat kepada dia, termangu-mangu. Dia nampak kehebatan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan dia terima alam ini. Maka berlakulah proses dalam kehidupan dia, proses bermujahadah. Akhirnya sampai kepada satu maqam yang tinggi. Dia mengibaratkan kata-kata yang belum pernah manusia sebelum dia berucap macam dia, dan manusia selepas dia pun tak boleh nak ucap macam mana dia. Kenapa? Kerana ruh dia tu melambung terlalu tinggi. Sebab itu sampai ulama kata, "Lau kana ghairul Quran yuqra fi shalat, lakana al-hikam aula bih." Sekiranya ada yang lain daripada Al-Quran boleh baca dalam sembahyang, ada ibarat lain, tuturan lain daripada Al-Quran boleh baca dalam sembahyang, tak batal, maka ibarat yang sesuai kita baca dalam sembahyang kita hikam. Maknanya ibarat yang dia keluarkan itu terlalu tinggi dan manusia tak dapat nak menafikan kedudukannya. Inilah yang dikatakan perkataan rijalullah, laki-laki yang sentiasa hati itu mendampingi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab itulah sufi tasawuf terkadang diambil daripada perkataan mereka ini. Cukup kita tak hafal Quran, kita tak hafal hadis, kita ingat ibarat pesanan mereka ini sudah cukup. Nah, kata Ibnu Athaillah, laula jamilus sutri lam yakun amalan ahlan lil qabul. Sekiranya tidak ada satu tutupan yang kuat, yang hebat, mesti tidak ada amalan layak untuk diterima. Sebab itulah kita bila buat amal, mesti kita tutup kemah-kemah. Seolah-olah bagi dia, iman ini tidak boleh dimasuki oleh akal walaupun sebesar lubang jauh. Selama mana kotak keimanan kita dimasuki oleh akal walaupun sebesar lubang jauh, kita belum sempurna beriman kepada Allah. Kerana iman benda tak boleh fikir sama sekali, kena terima terus. Sebagai contoh, bukti yang jelas Tuhan cerita tentang keimanan peristiwa dan pembunuhan Raja Abraha oleh burung ababil. Kalau kita nak fikir dengan otak tak boleh, macam mana saya kau burung
Bila ambil batu daripada neraka, di paruh ada sebiji. Lepas tu di kaki kiri kanan ada 2 biji, 3 biji. Lepas tu tahu batu ni berjatuh kepala gajah, berlubang kepala gajah. Macam mana keadaan mereka? Ulat yang memakan dem, berlubang sana berlubang ikut. Baik, batu kecil jatuh meletup, yang kepala burung tak meletup pun, kaki burung tak bakar pun. Apa cerita ni? Nah, ni benda apa cerita? Inilah yang dikatakan iman. Sebab itu nur keimanan mereka bila rak lebih, kita hanya boleh terima, taslim, tak boleh buat apa. Nah, ini yang kata kena mengaji. Nah, maknanya saya jumpa tak mau mengaji. Dah, kira nak mati. Itu masalah. Bukan tak boleh mati. Nah, tuan-tuan perempuan mai sini. Daripada rumah nak mai sini, setakat 1000 la ilaha illallah tu senang-senang. Kena payah apa? Nah, bukan nak kena ambil tasbih, musim kepala, kipas helikopter. Nah, tak nak kena apa, kita nak pergi kerja, pergi pejabat kita. Siapa nak kerja? Ada akta ke siapa mati lah kereta tu nak semati kau ni? Tak ada pun. Nah, kita boleh buat. Jadi tak perlu kita nak duduk sampai mengadap dan sampai tak kerja buat tak. Syariat bukan itu. Dia bukan itu. Ini kita kena faham. Kita kena faham. Nak selawat, nak mati, nak baca Quran, tak masalah pun. Baik. Kemudian kata mu'alif, dan ada pun hukum syarak pada menuntut ilmu tasawuf ini, maka iaitu wajib ain atas tiap-tiap orang yang kuasa. Dan fardu ain maksud orang yang kuasa, yakni di kalangan mukallaf. Mukallaf wajib dikuasai ilmu. Kenapa? Ilmu ini ilmu nak membersihkan ibadat kita. Nah, sebab tu kadang-kadang Allah Ta'ala terima ibadat kita ni satu pun cukup lah. Yang terima tu bukan Raja, Tuhan. Nah, kita kata la ilaha illallah sekali, juta kali kita kata tu sekali Tuhan terima, cukup lah, berbalik lah. 50 tahun kita sembahyang, Tuhan terima sembahyang kita sekali, cukup lah. Persoalan yang kita tak tahu Tuhan terima yang mana, tu yang kita kena buat sedia-sedia. Nah, kita kena buat ni. Asal wa'bud rabbaka hatta yaqin. Kamu kena sembah Tuhan kamu sampai kamu dijemput oleh mati. Al-yaqin dalam kitab tafsir ulama beritahu al-yaqin bermakna al-maut. Yaqin itu ialah kematian kerana dia pasti berlaku. Janji Allah Ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Dah boleh kat pokok ni dia kata yaqin itu makna sampai hati kita duduk tam ainul yaqin haqqul yaqin. Nanti dah. Ainul yaqin haqqul yaqin sembahyang tak yakin. Ini pelik masalah dia. Ini masalah paling baik. Sebab tu dia kata benda ni orang tabuk mata. Dah, macam mana jarak ikut nak siapa nak terpijak, siapa nak terkat. Kita banyak susu lagi. Dah. Itu kena banyak. Baik. Kemudian kata dia, fardu ain atas tiap-tiap yang kuasa. Inilah erti qaid kuasa, iaitu pada barang yang lain daripada qadar yang fardu ain daripada ilmu usul. Qadar fardu ain ilmu usul maknanya kita kenal Tuhan dengan berdalil supaya kita keluar daripada tempat taklid kepada tempat ma'rifah. Qadar fardu ain dalam ilmu tasawuf iaitu sekadar kita boleh menyucikan hati kita daripada sifat-sifat yang menghalang ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bagi ada riya, ada ujub, ada takabur, ada hasad, ada hikid, ada kianat, ada kizib, ada macam-macam. Itu semua kita buat dalam ibadat. Sebab itu ilmu ni indah, sehingga manih, lazat, tidak ada manusia yang tak dapat terima. Dia bukan membebankan manusia. Bagi laginya, kita dibayangi oleh nafsu, dibayangi oleh syaitan. Maka kedua makhluk ini sentiasa mengubut manusia dan sentiasa menuntut manusia daripada apa kebenaran ayat-ayat Allah. Itu saja. Baik, macam mana kita kata orang takut ke rimau bukan pasal nama dia rimau. Orang takut ke rimau kerana yang pertama dia ada tarik, yang kedua dia ada kuku, yang ketiga dia hidup. Andai kata kuku dia panjang ni,
Tarikh dia pun banyak ni, tapi rimau keras dia dalam muzium. Tak ada siapa takut. Tak pun misai tak ada orang. Nah, tak ada siapa takut. Nah, ataupun rimau tu hidup, kuku pun tak ada, taring pun tak ada, tak ada masalah apa-apa, jentik tengok. Nah, kes tu. Tu, kes tu je. Kita pun, kesnya bukan kata kita tak mau kebenaran. Kesnya kita nak, tetapi kita ditutup oleh nafsu dan juga syaitan. Baik. Kata mu'alif, dan adapun segala masalah ilmu tasawuf ini, maka iaitu beberapa bicara yang perbahasan yang bergantung ia perbahasan dengan musyahadah akan haqq ta'ala, perbahasan yang mana kita nak buka satu hijab supaya kita memandang kebenaran Allah. Nampak dari itu, bukan tengok Tuhan di muka bumi ini, tetapi nampak kebenaran Allah, terasa kewujudan Allah. Macam mana? Ni kena didik, kena asuh. Dan macam mana manusia boleh terasa? Dan manusia tu boleh terasa apa? Terasa ada duit, terasa ada kereta, terasa ada macam-macam. Kenapa manusia tak boleh terasa ada Tuhan? Jawabnya kerana kita daripada kecil dididik dengan duit. Bagi kita duit itu segala-galanya. Kemuncak lah apa sebab menyebabkan kita pergi di mana pun terasa duit ni satu benda yang penting. Nah, tapi apa kata kalau kita daripada kecil kita dididik dengan terasa ada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita nampak ke anak kita, nah, nak makan tu bismillah. Dah, jangan buat tak elok, Tuhan tengok apa semua. Dah. Tu. Lama-lama benda ni dia akan masuk. Benda ni dia tak boleh masuk banyak-banyak, dia sikit-sikit. Tu. Sebab tu dia nak ilmu sufi ini kita duduk dalam satu alam mukasyafah yang musyahadah haqq ta'ala. Sebab tu kita duduk di alam tu, alam. Jangan salah faham. Alam mana satu tempat yang mana walaupun kita duduk dalam pejabat, duduk dalam kerja, atas kereta, tapi alam yang kita berada, kita sentiasa berhubung dengan Allah Ta'ala sedetik demi sedetik. Duk hati kita ni tak pernah terputus dengan Allah. Inilah yang dikatakan hati awliya. Baik, kita tak sampai. Bila kita tak sampai, kita jangan nabi. Nah, ketika kita berusaha ke arah tu, sebagai contoh dia katakan, nah, kita mari mengaji. Nah, alam kita sebenarnya bukan alam mengaji. Kerja kita banyak di rumahnya, di pejabatnya. Dan walau tak ada kerja apa pun sebenarnya, kalau dia tak mari mengaji, dia ada kerja lain. Dan bila Allah Ta'ala izinkan dia mari mengaji, Tuhan buka satu benda supaya dalam pengajian dia ni, inilah yang dikatakan masuk alam musyahadah. Pasal dia akan merasai kewujudan Allah Ta'ala. Nah, tu bukan maksud musyahadah kalau tengok sembarang nampak. Maknanya nampak ada kata. Tu. Macam saya berjumpa kemarin, dia kata buat dia mati ni dah sampai selat langkah pun kering. Sebab cerita Doraemon dah. Sakkan. Sebab hidup tak berpijak di bumi yang nyata. Semua main alam atas langit atas aras belakang. Ni tak aduk lalu. Tak aduk. Sebab tu kita mesti ada satu guru yang mursyid. Guru yang mursyid ini guru yang boleh bawa roh kita menghadap Allah Ta'ala. Macam mana cara tu hak dia. Macam mana kita nak jadi jutawan mereka, mesti kita dibimbing oleh orang yang telah berjaya dalam dunia perniagaan. Baru kita berjaya. Baik, kemudian kata dia, dan beberapa bicara yang bergantung ia berbahasan tadi dengan segala maqam, segala kedudukan dan ahwal, segala kelakuan hati. Ahwal makna kelakuan hati bagi segala kaum yang arifin dan salihin. Mana maqam? Maqam asbab ke, maqam tajrid ke, maqam fana ke, maqam apa ni? Martabat mana ni? Hati kita duduk di mana? Sebab itulah maqam di sini maknanya kedudukan dalam martabat kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu hak ni kadang-kadang Tuhan bagi, Tuhan nak
alaina harakah wa 'ala Allah barakah. Nah, kita diminta mula sikit, maka keberkatan Tuhan akan bagi kepada kita. Itu sebelum kita masuk ke maqam tajrid, dia bahaskan akan datang. Kita mesti berada di maqam asbab. Sebab itulah terkadang manusia dia kenyang bukan kerana makan nasi, dia kenyang kerana baca Quran. Ada. Dan terkadang manusia dia tak mengantuk, tak letih bukan kerana tengok, suka tengok bola sepak, tak ada. Kerana apa? Kerana duk merhati. Ada. Jadi benda-benda ni dia panggil macam mana yang orang boleh sampai tentu. Kita diminta mengkaji dan mengetahui. Dan benda tu benda yang tidak mustahil. Sebab itulah tasawuf dia pamerkan kepada kita satu kehebatan, bukan satu khayalan. Bukan satu cerita sono-sono wali duduk tani, peja-peja lompat petang tu, lepas tu main tani masak, kena masak. Dia bukan lagi tu. Itu satu wahbah ilahiyah. Bila main satu masa Tuhan bagi. Dalam proses mesti kita lalu macam mana mereka. Sebab itulah mereka ni orang yang tidak mengingkarkan syariat sama sekali. Tidak pernah cuai dalam hubungan suami isteri, tidak pernah cuai dalam hubungan kejiranan, tidak pernah cuai dalam amanah yang diberikan. Maka bila semua tu dia jaga elok, maka Tuhan bagi satu hadiah spesial kat dia. Sebab tu juga kita tengok Tabaqatul Awliya, kalau tuan-tuan boleh baca cerita kisah para awliya, para rasulullah. Mereka hidup penuh dengan syariat, tetapi syariat mereka berisi penuh dengan hakikat. Sebab itu dia panggil, mereka nampak dalam musyahadah bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah maqam pokok ni kadang-kadang dia panggil maqam muraqabah, maqam musyahadah, maqam mukasyafah. Ini istilah-istilah yang digunakan pakai dalam ilmu ini. Baik. Kemudian kata muallif, daripada ahli tasawuf dan yang bergantung dengan segala adab mereka itu dan amalan mereka itu. Ni adab dengan amalan tu benda yang paling penting sekali. Dan tak ada adab sekarang, tak ada apa. Sebab itulah perbahasan yang nak dimainkan di sini, peradaban kita dengan Allah. Adab kita dengan Allah tu macam mana? Kita sebagai tetamu Allah Ta'ala, mai atas muka bumi, cari makan atas muka bumi, tidur bangun apa semua boleh bergerak atas muka bumi. Macam mana kita nak beradab dengan Tuhan mempunyai bumi ini? Dengan toki, macam mana cara kita nak beradab? Maka dia ajar kita. Sebab tu hati orang yang macam ni, hati dia bersih. Hati dia sentiasa hening, hulu dia jalan. Tak ada serabut, tak ada keluh kesah. Baik, dan ya ambil faedah. Dan tersebut di dalam Jauharul Fiqh. Dalam sebuah kitab nama Jauharul Fiqh. Bermula sebab dinamakan ilmu ini ilmu qalbi, ilmu bangsa hati, dan ilmu batin, bangsa dalam, dan ilmu laduni, ilmu anugerah daripada Allah, dan ilmu mukasyafah, ilmu yang membukakan segala yang tersembunyi, dan asrar, ilmu segala rahsia-rahsia yang tersimpan, dan ilmu zauqi, ilmu yang bahasa kecapan di dalam hati, dan wujdani, ilmu yang diperolehi secara langsung daripada Allah, iaitu kerana adalah ia ilmu yang dibangsa akan dia kepada perasaan. Semua ni kembali kepada satu titik, iaitu insting, perasaan dalaman. Satu perasaan kadang-kadang, sebagai contoh, satu masa dulu ketika mana Imam Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih berada di Jinan di Baghdad, ketika mana maqam dia naik, Allah Subhanahu Wa Taala nanti dia sebagai contoh ibarat yang dia mengajar. Satu hari dia mengajar, lepas tu satu hari yang lain anak dia minta nak mengajar. Pasal dia tengok ayah dia mengajar, dia cakap loleh biasa-biasa. Tak ada bunyi sedap terang mana. Lepas tu anak dia yang alim ni minta nak mengajar. Bila minta nak mengajar, tak apa, pagi esok dalam ribuan manusia yang mari mengaji,
Nah, ibarat kata orang yang main mengaji dengan Syekh Abdul Qadir Jailani lebih 70,000 manusia. Yang mana orang yang di belakang sekali itu dia dengar suara Syekh Abdul Qadir macam depan sekali. Ini kekeramatan dia. Maka anak dia pun mengajar. Bila mengajar ada hati jom, ada harga jerawat, ada macam-macam. Nah, jadi tak sedap. Wah, anak dia keluar segala ilmu yang ada dalam dada dia. Nah, kalau ilmu bulughah ni mana mantiq, ma'ani, bayan, arud, dan ilmu munazarah, ilmu imla, insya, arud, qawafi, semua keluar belakang. Nahu seorang tak usah kira, balaghah mantiq tu saja. Tapi orang tak syok. Nah, akhirnya dia kata, mai dia mengajar mudah sikit. Nah, maka anak dia pun suruh ayah dia mengajar balik. Syekh Abdul Qadir Jailani hanya mengajar cerita pasal ayam dengan itik ya. Dia cerita ayam dengan itik dalam majlis dia mati lebih 20 orang. Pasal apa? Kau terkejut dengan ibarat, dengan bahasa melambung dia bagi. Nah, terkejut. Orang mai hal mati lebih 20 orang. Pasal apa? Pasal gaya-gaya mati. Pasal roh dia tu kuat, dia boleh ambil roh anak murid lambung naik ke atas. Macam mana orang jatuh bangunan. Sebab tu dia kena hantar ke hospital buat bedah siasat. Pasal nak tahu punca sebenar. Kadang-kadang manusia yang jatuh bangunan tu bukan mati kerana kantuk. Dia mati kot cerita itu. Dia gaya-gaya terkejut, mati kot tekung tu. Gitu. Kadang-kadang dia jadi tu. Hak ni roh dia gaya. Sebab apa? Sebab ibarat dia pun kuat. Jadi waktu dia duduk di jilan, dia istihad. La qadamayya tahta raqabatil awliya. Dua tapak kaki aku ini di atas bau segala wali-wali. Mana dia tu dah sultan al-arifin lah, wali besar. Dia kata di sana Abu Syu'aib al-Malyan di Maghribi, duduk di Maghribi. Tak, dia mengajar dekat 12,000 orang anak muridnya. Tengah-tengah mengajar dia pun tulusnya. Dia kata sami'na wa ta'na ya sayyidi. Kami dengar dan kami taat wahai tuanku. Nah, waktu tu bukan ada handphone pun. No, seorang duduk di Baghdad, seorang duduk di Maghribi. Tetapi hati-hati dia bagi. Interaksi hati-hati. Ni yang kata hebat. Kalau kita naik makam tertentu, tutup syarikat telefon. Nah, tak balik modal waktu tu. Pening kepala habis orang bukan Islam. Pasal orang Islam macam ni. Nah, kita boleh duduk tak tu. Nah, kita tahu perasaan hati saudara kita macam mana, tahu umum, tahu penitap, kena ada telefon, tak nak sabu-sabu, tak nak makan cakap Allah kena potong lah tak. Nah, ini dah. Tu. Jadi maknanya ini dia panggil perasaan dalam interaksi daripada hati kita. Dan macam mana satu masa. Nah, Islam macam mana bila Nabi kata pokok kayu tasbih, batu tasbih. Seorang profesor, saya tak ingat dia punya makalah etika, saya pernah baca daripada Jerman. Dia buat kajian antara daun ke daun. Rupanya daun pokok hidup dengan pokok hidup yang lain, dia ada satu gelombang. Dia pun berinteraksi antara tu. Macam tu juga batu-batu yang hidup. Batu buatan tak boleh. Nah, kita ambil simen, ambil pasir, kita cucur buat itu. Tengok, batu yang tu hamba. Dia ada interaksi antara dia. Dan benar ni saya dapati di Yaman, bila kita sembang dengan tukang-tukang rumah, lama-lama tukang rumah. Sebab Yaman tu, rumah dia buat susun batu. Baru dia buat binaan. Dia tak ada payung, tak ada apa. Sebab bumi dia kering, dia kuat. Dia hujan jarang turun. Sebab tu tempat yang saya mengaji, rumah tu buat dengan tanah. Nah, rumah tu buat dengan tanah. Pasal hujan tu tak ada sepanjang tahun. Jarang-jarang sangat. Tapi orang di Malaysia buat lagu tu, dia buat sorok habis. Buah tak main, buah main habis. Nah, jadi batu yang dia letak di asas rumah tu, sebenarnya ada pasangan yang mana hanya tukang yang ada khibrah, ada mahir, dia boleh tahu. Tak batu ni, ambil betul yang letak. Dia akan tangguh elok nanti. Dia ada satu rangkaian dia bagi. Maknanya makhluk Tuhan lagi. Jadi bila profesor di Jerman ni buat kajian tu, berapa orang percaya? Macam nakik dah jampi ayat tawak. Nak zaman dulu orang marah dengan jampi-jampi lepas semua. Bila seorang profesor Jepun, dia buat kajian tentang aura ayat. Ayat ni kalau baca Quran jadi macam ni. Hak ni tempat sini jadi macam ni. Menyebabkan memang benda tu realiti.
Jadi kalau sekiranya tumbuh-tumbuhan ada interaksi, binatang sama telah lah, dia boleh bunyi kita dengar, itu tak ada masalah. Nah, burung jantan, burung tina ada cara-cara nak meraknya. Nah, ini pokok kayu. Jadi takkanlah pula hati para awliya tidak ada hubungan. Ini benar yang kita kena masak. Nah, sebab tu kadang-kadang bila kita main apa, secara tak langsung lama-lama Tuhan takdirkan orang yang buat kajian macam itu. Sebab tu saya lebih suka kadang-kadang tuan-tuan, buku yang sesuai kita baca ni, buku Profesor Dr. Harun Yahya, seorang profesor daripada Turki. Dia banyak mengungkap rahsia-rahsia kehidupan. Tuan-tuan beli buku Harun Yahya. Dia banyak cerita benda ajib-ajib semua dalam buku tu. Cerita tentang manusia, tentang alam, tentang apa. Benda ada hak edisi orang putih pada hak Melayu pun. Nak penting apa ada duit boleh beli kau. Baik. Kemudian kata dia, perasaan dan pendapatan hati yang dilimpah akan dia ke dalam hati ahlinya daripada Tuhan Al-Karimil Mannan, Tuhan yang maha menganugerah dan maha baik, maha mulia. Sebab itulah hati ahli dengan ahli dia berperasaan. Dia tahulah. Ada magnetis dia panggil, ada radar dia boleh tulis. Sebab tu pokok ni dia pun duduk, dia tak kelam kabut, dia duduk. Sebab tu kita nak codong, nak istilah dengan gawat, dengan sabut tak ada. Pasal memang hati dia pun begitu. Kita yang jadi gawat, jadi serabut, jadi penis sebab kita bergantung dengan makhluk yang entah tentu boleh memberi jaminan atau tidak memberi jaminan. Tak apa-apa, jangan takut. Bila nak pakai duit, beritahu hati kita tenang. Tak pasal apa, ada tempat nak tunggu lah. Main pak buat dia terkepil semua, kita pergi di rumah dia abang kata Allah duit keluar kemarin, gaji tak masuk. Hati kita macam mana? Wahai kita telah bergantung dengan dia. Dan dia tu pula bukan nak tipu kita. Dia tak tipu kita. Kawan kita betul-betul ini, dia kata kalau hang nak duit, hang mai jumpa. Buat tu mana tak apa, InsyaAllah aku bagi duit. Jadi kita dengan penuh harapan pergi jumpa dia kerana kita terkepil nak duit. Tiba-tiba dia tak dapat bagi kepada kita. Kenapa? Dia pula bergantung dengan duit. Bukan dia nak tipu kita, dia tak tipu, tapi dia pula bergantung dengan makhluk. Duit pula bergantung dengan orang lain pula. Dia musim lagi tu. Jadi bila kita ikut rentak dia, pas kita jadi musim. Hati dia pun ni, dia pun tak begitu. Dia pun tak begitu. Dia pun direct gantung dengan Allah Ta'ala. Seolahnya itulah yang dikatakan mukasyafah. Dia masuk urun alam mana dia tak nampak, hanya dia tak lazat dengan Tuhan. Dia bercinta dengan Tuhan, dia seronok dengan Tuhan, dia bersembah dengan Tuhan. Sebab tu bila main satu maqam buat ni, dia sembah mampu-mampu semua. Orang betul macam wali majlis sebagai contoh. Sebab itu dia punya ahwal dia. Kita tak ada campur menembak. Sebab tu istilah buat ni, man lam yadri lam yazuq, wa man lam yazuq lam yadri. Sesiapa yang tak pernah dapat, dia tak akan pernah rasa. Dan orang yang tak pernah rasa, bukti menunjukkan dia tak pernah dapat. Itu ibarat dia. Sebab tu bila kita mengaji, bukan kita nak masuk di alam khayal, tetapi kita nak kejar kuasa lazim. Inilah yang dikatakan ilmu hakikat. Bukan maksud hakikat sepokok, ada hakikat orang. Hakikat buat dia sebutkan. Kalau itu tu. Baik, sebab tu dia panggil hati, dia panggil dengan limpah kurnia Allah Ta'ala daripada hati ke hati. Tu macam mana bila kita teringat sangat. Istilah orang Melayu, bila kita makan-makan tersedap. Ada siapa sebut ni. Kita istilah kita lalu tu. Lepas tu satu masa duk sembang-sembang, terjadi cerita, betul kawan tu sebut semua nama aku tu pasal makan tersedap. Dia berhad ni hubungan batin. Macam mana kita duduk tak duduk teringat pada satu orang. Rupanya dia nak main rumah kita. Ini dia panggil dalaman. Perasaan, insting perasaan dalaman. Perasaan ni dikuasai, dimonopoli 100% oleh puak ni. Puak yang rapat dengan Tuhan, Tuhan buka segala rahsia. Sebab tu dia tak ada cerita kat orang. Cuma dia faham diri dia sendiri kan. Dia faham. Jadi kalau kita boleh ikut dia, selamatlah kita. Tu. Bukan maksud dia nak uji kita pandang.
Melainkan bila kita nak duduk dengan dia, ada satu masa dia akan uji kita. Ada. Situ. Baik. Kemudian kata mu'alif, dan iaitu ialah ilmu yang tiada menghambur akan dia. Apa maksud menghambur? Yakni menghurai akan dia oleh segala lidah qalam orang yang menyurat menulis. Ilmu ni terkadang tak dapat nak diungkap dengan ungkapan penulisan. Kita boleh buatlah kitab cerita pasal maqam tu, pasal maqam ni. Sebenarnya terkadang orang yang membaca belum tentu merasai apa yang kita tulis. Sebab terkadang ilmu ni, ilmu satu wahbah ilahiyah, ilmu satu pemberian yang Tuhan bagi masuk dalam hati yang suci, bersih. Itu yang dia. Bila hati sebab benda suci, dia kena masuk dalam tempat yang suci. Bila hati itu suci, bersih, maka dia akan dapatlah ilmu ni. Jadi bila dapat, kita nak buat ungkapan, cerita, tulis apa semua tak boleh. Pasal dia bahasa az-zuqi, bahasa kecak erti sebenarnya. Sebab tu kalau orang tulis pun, sebagai contoh lah. Sebagai contoh, dia nak satu penghayatan. Orang tulis novel percintaan, kisah cinta dengan ibarat, dengan apa semua. Tapi kalau kita baca, kita tidak menghayati benda yang dia tulis, benda itu tidak akan masuk di hati kita. Tapi kalau kita menghayati sungguh, macam mana orang tengok filem cerita pasal sedih. Tu tak ada pasal-pasal dia di luar filem itu teriak selesai. Yang buat tu sedih lebih, yang dia teriak. Pasal dia tengok, bukan setakat tengok, tapi dia menghayati seorang dia tu ada dalam watak filem. Maka kata tu ayat mata dia terbit. Ini dia panggil penghayatan. Jadi benda ni dia panggil benda yang tak boleh kita nak tulis, nak mereka, nak apa semua. Melainkan hak Tuhan bagi. Kadang-kadang manusia tu cara Tuhan nak ubah dia jadi baik macam-macam. Duk tak duk, dia rasa Allah, aku ni mujur lah, boleh main mengaji. Apa kata kalau Tuhan tak bagi aku main mengaji, aku tak ada peluang semua hidup nak duduk dalam majlis ilmu. Terbit yang mata. Ayat mata ni, ayat mata yang diprogram oleh Allah Ta'ala, bukan diprogram oleh makhluk. Ayat mata yang diprogram oleh makhluk, macam kita tengok TV, kita sedih. Ataupun kita masuk dalam ceramah motivasi ke, camp bina semangat tengok budak-budak lah. Tu hari terakhir kalau bakal perlu jumlah terbit ayat mata ayat ini, ayat ini keluar dah. Dan teriak 3 hari balik rumah pening pula. Tunggu terbalik pula 3 hari dia teriak. Pasal apa? Waktu tu dia diprogramkan untuk teriak. Motivator ni cerita dengan penuh semangat, bagi dia tangkap syahdu, tangkap cinta, tangkap segala-galanya. Akhirnya sedih. Dan 4 hari balik rumah pening pula. Tak mau. Orang yang terbit ayat mata dengan tafakkur ini, maknanya dia dah satu keinsafan mula berdengung di hati dia. Muncul Tuhan bagi Allah. Aku balik ke kanan, kawan aku tinggal 4 orang ni, hadin semua terpadam. Balik ke kiri, tunggu balik, aku muncul tinggal 2 orang. Ya Allah selamat. Jadi keinsafan ni dia panggil, kita nak buat ibarat tulis, tak boleh. Kita nak tulis macam mana? Hati dia panggil satu perasaan dalam yang Tuhan bagi, satu buah dia bagi, satu benar keistimewaan. Baik. Kemudian kata dia, dan ilmu yang tiada meliputi akan dia, ilmu oleh segala daftar dan waham dan lugha. Ilmu ni tak boleh untuk kita buat catatan dan sebagai satu maqalah. Patut ibarat dengan lidah kita, lagu lidah. Hak tu sekadar lahiriah. Hakikatnya sehebat mana ibarat yang dikeluarkan oleh seorang awliya, seorang tu'u, seorang pensyarah. Tapi kalau Tuhan tak buka pintu hati pendengar, dia tidak akan dapat apa-apa. Tu hak berkesan tu, hak Tuhan buka hati dia, nampak tak? Andai kata Tuhan tak buka, dosa ibarat tolak tak payah. Jadi inilah yang dikatakan ilmu laduni atau ilmu rusydan. Ilmu inilah yang nak dipamerkan kepada kita oleh
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, macam mana nak hidup sati dengan Rasulullah? Mestilah adab Rasulullah tu elok, akhlak Rasulullah tu elok, budi bahasa di mana orang tertarik. Jadi orang yang memahami semua ni, dia akan susun apa yang Rasulullah buat sebagai tatapan mutaakhirin. Maka bila kita mengaji, itu usaha lahiriah kita. Bila sampai semasa Tuhan nak buka, dia beri satu buah pemberian daripada Allah. Baik. Dan ia pada menempati pada solat masalah. Dan ia pada ni mengaji hari itu seorang anak kota mana. Kalau mengaji anak kota lari lebih ni. Nah, kita kira anak boleh. Nah, Ustaz boleh kata anak susah. Nah, tapi kalau kita baca sebuah kitab, saya kata insya-Allah, dan apa saya kita nak baca tu kitab, dan masa kita ni di sini saya mengajar bukan di kampung. Di kampung tak apa. Nah, tunggu nak mula ikut dan nak berhenti ikut dan. Nah, mula pada tu masa berhenti tu masa lagi. Dalam pegang buat itu kering. Nah, itu. Jadi maknanya kita cuba sekadar rezeki yang Tuhan bagi. Baik. Dan ia pada menempati ilmu fiqh dan usul ila Allah Subhanahu wa taala. Apa silakan tuan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. يا كتاب الغيوب قد لجأنا إليك، يا شفاء القلوب الصلاة عليه. يا كتاب الغيوب قد لجأنا إليك، يا شفاء القلوب الصلاة
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Qala keduanya sembahyang 5 waktu daripada rukun Islam. Ketiganya memberi zakat, keempatnya puasa di bulan Ramadan, dan kelimanya menunaikan haji ke Baitillah bagi mereka yang kuasa kepadanya. Haji akan jalan yakni laluan ke sana. Baik. Jadi rukun yang kedua sebagai asas sebagai seorang Muslim iaitu sembahyang. Jadi ambil daripada sembahyang. Nah, sampai kepada haji dikatakan rukun idhafi. Apa maksud rukun idhafi? Iaitu rukun yang disandarkan kepada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andai kata kalimah itu tidak ada, maka segala yang lain tidak ada sama sekali. Nah, sebab itulah untuk diuraikan kalimah tauhid ini, kalimah yang dikatakan kalimatani khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan. Sebab itulah orang yang betul-betul faham kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatul najah, kalimatul fauz, ini dipanggil kalimah yang agung, yang hebat, dia kurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sebab itulah dalam ayat Quran, ayat yang paling hebat sekali perintah Allah Taala, kata sebagian ulama, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini baik, itu yang pertama. Yang kedua yang hari ini rukun iaitu sembahyang. Nah, sembahyang sebagai asas sebagai seorang Muslim. Sebab itulah bila kita cuai di sembahyang dan kita tidak rasa lazat sebagai seorang Muslim, dan sembahyang tidak pernah menghalang manusia itu daripada kerja urusan dia seharian. Nah, rukun ini bukan cerita main-main. Sebab itulah sebagian ulama dia beritahu dalam perdebatan antara mengucap, antara sembahyang, antara puasa, haji, berzakat, semua ni mana yang terlebih hebat rukun Islam. Ada ulama mengatakan yang terlebih hebat ialah sembahyang. Walaupun ada sebagian ulama kata rukun yang paling hebat ialah berzakat, kerana zakat ini ibadat yang melibatkan antara kita dengan orang lain. Nah, menyebabkan kita tolong orang. Sembahyang kita seorang sendiri saja, puasa kita sendiri-sendiri, haji kita sendiri-sendiri. Tapi bila main tentang zakat, seolah kita disyariatkan tolong-menolong. Maka kata ulama ini zakat rukun yang terbaik. Ada pula yang beritahu kata puasa rukun yang terbaik. Kenapa? Kerana puasa ni satu-satunya ibadat yang manusia tidak dapat mengesan kita. Manusia tak punya trace kata kita di puasa. Sembahyang orang boleh tengok, haji orang boleh tengok, zakat walaupun kita sembunyi, orang yang terima dia boleh pergi cerita tak orang lain. Tapi puasa hanya kita dengan Allah. Ini Tuhan kata, dan semua amalan itu aku balas kepada hamba dia, dan tetapi illa saum wa ana ajzi bih. Mereka puasa aku ngeriakkan bagi aku tak beritahu pahala puasa tu banyak mana. Kenapa? Kerana puasa ni orang tak boleh nak kesan kita. Nah, kita tak makan, kalau kita tak hafal kat orang, siapa nak tahu? Tu ada ulama kata puasa. Baik, sebagian ulama lain dia kata haji. Kenapa? Satu-satunya syiar Islam yang paling hebat sekali ialah mengerjakan haji. Mana ada satu tempat yang dapat dibuat perhimpunan manusia satu dunia, melainkan di Baitillahil Haram, di Makkahul Mukarramah. Jadi hajilah sebagai lambang syiar yang paling hebat. Sebagian ulama kata yang paling hebat dalam 5 rukun itu ialah sembahyang. Kenapa? Kerana semua rukun yang lain ada dalam sembahyang. Mengucap 2 kalimah syahadah ada dalam sembahyang. Ada. Siapa tak mengucap, maknanya dah syarat tahiyat dia tak betul, rukun dia tak betul, habislah sembahyang dia. Nah, rukun qauli dalam sembahyang tu mengucap 2 kalimah syahadat ada dalam tahiyat. Baik, ada syahadat. Baik, kalau itu dalam sembahyang ada puasa? Ada. Orang sembahyang bukan boleh makan, bukan boleh minum. Nah, batal sembahyang makan minum ni. Baik, dalam sembahyang ada haji? Ada. Pasal sembahyang kena menghadap ke Baitullah. Nah, dalam sembahyang ada zakat?
Ada zakat melibatkan khitan, nak sembahyang kena tutup aurat melibatkan dengan khitan. Maka mu'tamad kata sebagian ulama, rukun yang paling hebat sekali ialah sembahyang. Dan hujah mereka kata rukun sembahyang yang paling hebat kerana amalan lain Jibril mampu bawa, tapi sembahyang Jibril tak mampu nak bawa. Nabi sendiri terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Situ. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila." Tu haji. Rumah ba tak ada. Dalam kitab ni tuan tengok bukan ha ba ha. Dah ha jim tu rumah ba tak ada. Titik tu ha jim tu. Baik, artinya dibinakan pekerjaan Islam itu di atas 5 perkara. Mana Islam sebagai satu binaan. Apabila binaan ni ada, maka terbentuklah binaan Islam. Bendanya pertama, menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah. Tu tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar di bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab, ilah lah Tuhan tu. Mana tiada ilah melainkan Allah. Itulah yang sebenar-benar. Baik. Kemudian kata dia, dan bahawa Muhammad itu Rasulullah, pengakuan. Dan mendirikan sembahyang, ibarat mendirikan sembahyang, menunaikan, mendirikan iqam. Sebab sembahyang ni satu binaan. Bukan maksud sembahyang tu kena berdiri. Ada orang sembahyang kena duduk, ada orang sembahyang sambil tidur, sambil melentang, ikut boleh, tak ada masalah. Tetapi walaupun dia sembahyang dalam bentuk dia tidur melentang, tetapi tetap dikatakan dia mendirikan sembahyang. Kenapa? Kerana sembahyang itu satu binaan. Bila kita jaga binaan dia, maka terbentuk. Kita nak tengok tak boleh lah. Sebab ini amrul ma'nawi, bukan amrul hissi, benda yang hanya dapat dipahami dalam kotak pemikiran. Sebab itulah di akhir nanti Tuhan tunjukkan setiap ibadat yang kita buat, ia terjassam, mana akan berbentuk. Puasa kita terbit berbentuk, sembahyang kita terbit berbentuk, semua akan berbentuk, akan ikut di belakang kita sebagai pertahanan, mempertahankan tubuh kita. Ini kalau kita buat betul. Kalau kita buat tak betul, kita nampaklah kecacatan. Sebagai contoh, kita nak sembahyang ikut kita, tiba-tiba kita sembahyang, kaki dia tak ada. Kaki sembahyang tak ada, tinggi tu kita seorang kena jalan. Pasal apa? Ada cacat-cacat yang kita buat dalam sembahyang. Di dunia kita tak dapat tengok. Sebab ini semua cerita di akhirat. Sebab tu kita beritahu urusan iman mesti ditutup, jangan bagi akal masuk sama sekali. Bila akal masuk oleh sebesar jarum, dia akan kacau iman kita. Tu sebab tu ada benda yang kita fikir, ada benda tak boleh kita kena terima daripada Allah Ta'ala. Inilah yang dikatakan kekuatan orang yang beriman. Pasal iman dia dah mengatasi, advance, pergi ke depan daripada akalan dia. Tetapi kalau puak-puak Mu'tazilah, puak-puak yang sesat, dia akan tengok apa akal dia fikir. Baik. Kemudian kata dia, itu faham ibarat mendirikan sembahyang. Kemudian kata dia, dan mengeluarkan zakat. Buat zakat perniagaan ke, zakat fitrah ke, zakat tanaman ke. Dia panggil zakat ini satu bentuk penyucian dan pembersihan. Kita bekerja, makan gaji lah kita kata. Ada terima gaji bulan-bulan. Kadang-kadang sepatutnya kita masuk pukul 8, hari itu terlewat sikit, pukul 8.30 kita masuk. Balik pukul 5 tetap kita balik pukul 5. Jadi macam mana gaji orang bayar daripada kita penuh? Kita kerja dengan syarikat ke, ataupun kita bercucuk tanam ke. Macam mana benih orang lain lompat masuk dalam tanah kita, benih kita pergi ke tanah orang. Kita menega. Hari itu tersilap barang, hak orang kita ambil, hak kita lepas. Jadi semua ni dia bagi kebarangkalian yang boleh berlaku di dalam muamalah seseorang. Baik, Islam tawarkan kepada kita macam mana cara kita nak cuci hasil yang kita dapat. Situ tempat duduk tu. Macam mana cara kita nak cuci? Baju kita kotor, ada pencuci dia. Maknanya pencuci baju, kita nak buat basuh kapet, tak boleh. Pasal lain-lain.
Nah, macam iman kita kotor, ada pun baik. Khata kita diminta kita cuci dengan berzakat ataupun bersedekah. Tu berzakat ataupun bersedekah, ini cara untuk kita membersihkan. Sebab itulah zakat itu sendiri di sudut bahasa ulama kata az-zakat lughatan bermakna at-tathhir wan nama, penyucian dan penyuburan. Syukur macam mana harta kita kena bagi ke orang, Allah Ta'ala akan tambah di sudut benda yang lain, iaitu barakah dalam harta kita. Sebagai contoh, keberkatan masa kita hari ini, dalam kesibukan Allah Ta'ala bagi laluan kita boleh main mengaji, boleh dengar sepatas kita. Kadang-kadang orang lain hak tak sibuk, hak sibuk kita terus kacau lah, memang dia sibuk. Hak tak sibuk tu dia tak boleh main mengaji. Bukan kita nak mungkir, tidak, sebab itu pemberian Allah Ta'ala. Terkadang kita tak main mengaji, buat apa saja, jual pokok bunga. Tak boleh main, pasal ini anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak sibuk tu tak apalah, hak tak sibuk. Jadi kita yang sibuk, tiba-tiba Tuhan berikan keberkatan, Tuhan buka laluan, kita boleh main mengaji. Ini satu nikmat yang besar. Inilah yang dikatakan penyucian. Jadi dalam banyak-banyak masa kita tu bersembang, bercakap, berjalan apa, mungkin dalam tu berlaku dosa yang kita tak sedar. Tiba-tiba bila kita main melangkah ke tempat ilmu, Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosa itu. Ini cara penyucian dalaman. Penyucian khata dengan kita bersedekah, kita tolong orang, kita zakat. Ini dia proses Islam nak cucikan kita. Baik. Dan berpuasa di bulan Ramadan. Subhanallah, berpuasa di bulan Ramadan. Sebab itulah kita sendiri puasa ni tuan-tuan nampak begini. Cerita sikit lah pasal puasa. Puasa ni khasiat dia lapar. Betul kalau orang puasa tak lapar, ada benda pelik. Bagai dia makan nasi sahur, kita tahu banyak mana. Ada juga. Orang tu dia puasa dia tak ada. Aku puasa tak apa. Aku puasa tak lapar, biasa kawan dia kata, wah ni hebat, wali besar. Kawan petaktis betul juga. Pasal puasa tak lapar, pelik sikit. Ada orang pula, dia kata, aku kalau tak sahur pun boleh puasa. Tu biasa, tak sahur. Kawan dia kata, wah hebat, tak sahur boleh puasa. Wah tak cerdik dia bagi. Sebab Rasulullah suruh kita bersahur. Tasaharu fihi fa inna fi sahur barakah. Bersahurlah walaupun sikit, kerana di sana ada keberkatan. Jadi maknanya puasa ini dia bagi satu penyucian dalaman dan kerehatan. Sebab itulah Nabi beritahu, sumu tasihhu, kamu berpuasa pasti kamu akan sihat. Sebab itulah di sinilah berlaku kisah Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu ketika mana mak dia, ayah dia kahwin, tiba-tiba seorang perempuan beritahu kata tu lelaki dia, abang, apa kata sebelum kita duduk sekali menjalani kehidupan suami isteri yang ma'ruf, apa kata kalau kita puasa? Cuba tengok perempuan beritahu pada lelaki. Kalau ada dalam cakap tu jadi baru nikah. Akhirnya puasa lah. Suami isteri puasa dia kata kita puasa. Kita buka puasa, makan buah kurma dengan ayam juga. Kata oleh tu lelaki pasal apa? Supaya segala bahan kimia untuk benda tak elok dalam badan kita ni keluar. Lepas tu kita akan memperoleh pati pure benih kita. 40 hari di puasa, malam baca Quran. Dan akhirnya taubik lah benih Abu Yazid Al-Bustami Sultanul Arifin. Apa hati semua pasal nak hak elok, memang kita kena berkorban lah. Tu hari ni dah nikah, nombor tembak 5 bintang. Kopi nak kepala bintang pula. Tu masalah. Ni. Jadi maknanya hak Islam main ni ada khasiat. Tu ulama kata setiap benda yang agama kita suruh, di sana ada kebaikan. Dan setiap benda yang agama kita larang, di sana ada keburukan. Kita kena ingat baik. Kemudian kata dia, dan menunaikan haji di Baitillah bagi mereka yang kuasa kepadanya akan jalan berkemampuan untuk mereka ini kita kembali balik dalam
kita fiqh dia hurai panjang syarat istitaah tu perempuan macam mana, laki-laki apa semua cerita, kita kembali balik kita fiqh. Maka yang nyata daripada daripadanya daripada uraian 5 rukun Islam, bahwasanya orang-orang yang tidak mengerjakan 5 perkara tersebut itu, mereka itu tiada ada asas dan tunjang pada agama Islam. Kalau orang tak buat 5 benda ni, maknanya dah binaan Islam tu tak ada asas dah. Tu tak ada asas, mana boleh dia kira anak sedekah sunat wajib dia tak bagi, tak boleh. Situ. Baik. Yang tidak ada asas dan binaan, maka adalah binaan itu menjadi runtuh. Dah habis, tak ada apa-apa. Demikianlah menjadi runtuh agama apabila tidak ada asas dan tidak ada 5 tunjang yang tersebut, atau mengingkari dengan lidahnya dan dikalau dengan seluruh makna gurau senda sekalipun. Benda ni bukan jenis melawak-melawak, bukan jenis main-main, asal benda yang kita kena coba. Jadi kesimpulan, itulah 5 rukun Islam, 5 rukun Islam asas kita. Bermula iman itu percaya hati. Tadi iqrar bil lisan wa amal bil jawarih, ini dalaman. Percaya hati seseorang serta mengaku putus. Apa maksud mengaku putus? Yakni pengakuan yang mu'tamad. Sebab itulah pengurusi, bila kita habis mesyuarat, dia akan baca balik, tuan-tuan dan puan semua, balik saya nak baca baliklah mesyuarat keputusan yang kita dapat pada pagi ini. Apa maksud? Bila dia baca itu sebagai satu keputusan, benda itu mu'tamad, kita tak boleh angkat tangan. Nak bagi cadangan baru pun tak boleh, nak batalkan benda yang diputuskan tak boleh. Itu maksud putus. Mana tadi orang buka peluang awak, tak tanya ni orang nak tanya, ni orang dah nak baca keputusan. Jadi ini satu keputusan. Keputusan makna kita nak hubung tak boleh lah, nak tarik pun tak boleh. Pasal dia ada satu benda yang asing, yang mu'tamad. Jadi maknanya mengaku putus, makna kita buat satu keputusan yang mu'tamad, yang tidak boleh dirobak sama sekali. Apa benda yang kita mengakunya? Dan mengaku di dalam hati akan sungguh segala perkara yang dibawa datang akan diangkat perkara oleh Rasulullah SAW. Mana daripada pekerjaan agama yang diketahuikan dia dengan darurah. Apa? Daripada pekerjaan agama yang diketahui dengan segera benar. Maknanya maksud segera benar ni tanpa timbang tilik, tanpa nak kena fikir. Mudah. Kita tu percaya dengan Allah, percaya dengan kitab, percaya ni. Tak kena buat satu riset, buat kajian apa, tak ada lah. Baik. Dengan tidak kena fikir dan bicara, bahkan tahu belaka tua dan muda akan bawa perkara itu daripada pekerjaan agama Islam. Orang Islam percaya dengan Tuhan Allah, orang tahu. Macam mana kita nak tahu kata gula tu mana? Apakah kena panggil profesor kajian Bu Mahmad? Tak ada, ambil benda Bu lidah mati, mana yang saya salah. Jadi Islam tu dia mudah. Cuma kita berasa payah. Kerana benda lain telah ambil kesempatan dalam jiwa kita, buat payah tu. Kemudian kata Malik, dan terbentuklah iman itu di atas 6 asas atau 6 tunjang yang dinamakan dia dengan rukun iman. Mana? Pertama, percayakan Allah. Apa maksud? Maknanya mengaku putus di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang bersifat ia dengan segala sifat ketuhanan. Kita tahu, yakin kata Allah Ta'ala ialah Tuhan yang sebenar-benarnya. Ilahul haqq wallah, Tuhan yang sebenar itu ialah Allah. Kita tahu saja. Baik, sebab itulah kalau orang tanya kita pasal apa? Pasal apa kita katakan Allah itu Tuhan? Pasal apa? Sebagai contohlah kita kata, ni di tangan saya ada pen.
Pasal apa kita kata ni pen, kita tak kata cangkui. Apa kata bila seorang profesor dah tuan-tuan semua. Inilah yang dikatakan cangkui. Kita tak percaya. Tetap kita kata ini pen. Kenapa? Jawabnya kerana benda yang saya pegang ini bersifat dengan segala sifat pen. Maka dia tidak ada sifat cangkui, tak ada sifat cenduk, tak ada sifat mutaqah. Ini sifat pen. Bila dia tu bersifat dengan sifat pen, mesti kita kena kata dia pen, tak boleh kata benda lain. Allah Subhanahu Wa Taala dia bersifat dengan segala sifat yang melayakkan dia tu Tuhan. Nah, melayakkan dia tu Tuhan, mesti kita kena kata dia tu ilahul haq wallah, Tuhan yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Keduanya, dan maka jika seorang itu tidak mengaku putus dengan sungguh, begitu tak mengaku, reti-reti tapi tak mengaku. Nah, bukan tak tahu Tuhan buat langit, buat sekali, tapi tak dia lalu tak berasa nak mengaku. Tu. Atau ia mengetahui jua dengan tidak mengaku, maka adalah ia tidak beriman dengan Allah dan adalah ia orang yang kafir di sisi Allah Ta'ala. Dan jika sembahyang puasa sekalipun dia sembahyang, dia puasa, hakikatnya dia kufur di sisi Allah. Kenapa? Kerana dia hanya tahu tapi dia tak mengaku. Itu tak mengaku. Itu kedegilan tak mau macam mana kufar Makkah. Nabi tanya Tuhan SWT, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi yaquluna wahai Muhammad, kalau hang tanya buat tu siapa buat langit, siapa buat bumi, siapa buat segala-galanya, mereka akan kata yang buat itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang buat. Tapi bila main suruh yang ikhlas dia tak mau. Tetap nak cari hal lain juga. Benar kata dia tidak mengaku walaupun dia mengetahui. Sebab itulah dalam bab perbahasan iman kita diminta buat suatu pengakuan. Pengakuan. Tu. Baik. Yang keduanya, percaya akan malaikat. Maknanya mengaku putus dalam hati seseorang akan bahawasanya malaikat itu tentu sungguh ada dan ia setengah daripada makhluk Allah. Kena yakin malaikat jundun min ajnadillah, daripada tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla syuba wa la nama lahum. Imam Marzuki kata wal malakul ladzi bila abin wa malaikat ini tidak ada pak, tak ada la akla wala nama. La akla wala syubha wala nauma lahu. Tak makan, tak minum dan tak tidur. Sebab tu buat ni. Makan dak, minum dak, tidur dak. Apa kata kalau orang abang kita ni masjid surau mustaqim ni. Orang buat berapa hari? Ni saya ni kami buat lebih kurang dalam 2 bulan kan. Ni 2 bulan awaknya. Tukar mana buat? Tukar amai daripada Indun Aceh mana. Tu. Awaknya siap sebab awak tak siap sebab ni makan dak, minum dak, tidur dak, siap lah. Siap sungguh. Siap sungguh kan? Tak ada nak makan, duk kerja buat siap malam pagi petang. Kita ni siap 2 tahun lepas saya waktu makan boleh saya makan dulu, letih tidur dulu, tak larat mati dulu. Ini tentera Allah Ta'ala. Tak makan, tak minum, tak buat, tak ada fikir. La ya'sunallah ma amaru wa yaf'aluna ma yu'maru. Tak pernah ingkar apa yang Tuhan suruh, dan buat apa yang Tuhan suruh. Ini yang kita mereka. Betul kuat. Sebab tu bila kita yakin dengan mereka ni, benda kata apalah benda yang kita nak sahur. Kita buat aja agama semua. Amanah Tuhan izin, Tuhan izin, tak tu yang kita dapat. Sebab inilah yang dikatakan aqidah, kekuatan dalaman. Kekuatan dalaman yang mana ramai manusia tak mau ungkap keluarkan benda. Ini dia punya dalaman kita kuat. Orang Islam sebenarnya kuat, tetapi kita terasuk dengan benda kita terima. Baik. Kemudian kata mu'allif, yang ketiga, percaya akan segala kita. Apa maksud dengan maknanya? Mengaku putus seseorang di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada segala kitab yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti Quran, Taurat dan lain-lainnya, dan sungguh segala perkara yang tersebut di dalamnya. Itu kita kena yakin. Quran benda mai daripada Allah Ta'ala.
Sebab itu Quran ini sebagai satu surat kiriman yang mana khasiat dia, kelebihan dia, dah maknanya bila kita baca soalannya kita bertutur benda yang ditutur oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebab itu cermat tak cermat dia ni nak kena mengaji tajwid, nak uti makhraj, nak baca hadis kok mana tak apa, tak kena tajwid tak apa, tapi Quran pasal apa? Nak syarak kata aku nak hang sebut kalimah ni sebiji macam Nabi aku sebut dulu. Soalan benda tu putus dia nak ambil saling tak jumpa. Tu. Jadi apa yang dituturkan oleh Nabi kita sebut itu. Satu. Yang kedua, benda ni mai daripada Allah Taala. Nah, bukan tangan manusia yang tulis. Nah, tu mai daripada Allah. Apa mungkin kalau kita baca. Tapi dah kita ada tapi kita tak guna. Itu masalah kita lah. Dan sebab itu umat-umat yang terdahulu dia buat kenapa? Kerana ada kitab yang tak ada apa pun. Nah, nak kata awak mereka tak kuat, mereka ada meriam, mereka meriam ni buat Rom, Yunan, Greek buat awal pada Islam dia. Nah, mereka ada Quran ni yang tak ada apa pun. Nah, sebab itulah isi kandungan itu khasiat untuk kita semua. Nah, syifa oleh nas. Nah, tu penyembuh bagi segala penyakit yang ada pada manusia. Itu kita kena buat lah sikit sebanyak. Baik. Kemudian kata keempatnya, percaya akan segala Rasul Allah dengan maknanya mengaku putus seseorang di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada segala Rasul Allah Ta'ala itu dan mengaku sungguh akan segala perkara yang mereka itu menyampaikan kepada umat. Sebab itulah satu rahmat. Nah, bila kita tengok rancangan-rancangan dalam TV, bulan-bulan puasa ada apa? Rancangan jejak Rasul. Nah, ini benar fakta yang tak perlu diingkarkan. Cerita Nabi itu, cerita ini sejarah dunia dibagi. Nah, bagi lagi yang manusia nak ambil aktibar ataupun tak mau ambil aktibar saja. Nah, tak ada pasal-pasal Allah Ta'ala dah perintahkan sebahagian manusia pergi mengembara, bawa kamera, ambil gambar semua. Jatuh kita duduk sila sambil makan cikedik, Allah boleh tengok. Nah, boleh tengok, ni yang kata Nabi tu, ni yang kata Nabi ni. Jadi apa yang Quran cerita tu ada di cerita depan mata kita. Bila kita nak pasal dengan tak pasal, itu masalah kita ada. Maknanya ini asas dalam keimanan kita. Tu. Baik. Yang kelimanya, percaya akan hari kiamat. Dengan maknanya mengaku putus seseorang di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada hari kiamat itu bila masa jua akan datang berlakunya. Dah, benda ni pasti berlaku. Kerana apa? Kerana sebab tu tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan kiamat ni, banyak ulama dia tafsir di antaranya supaya manusia dapat pembalasan yang sebenar dan dapat kembali kepada tapak asal yang dia main. Mana? Syurga. Sebab itulah kita kena faham, bila kita duduk di dunia, kita akan berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan mehnak, tribulasi, apa semua ni. Itu memang kehidupan dunia. Melarat kita nak duduk atas dunia ni, nak beri semua manusia suka dengan kita, mustahil pada akhirat. Mustahil. Nah, kita kena sabar. Sebab itulah bila kita duduk atas dunia, kita kena faham masa dunia terlalu singkat. Nah, sebab tu kadang-kadang kita nak berkenalan, nak bercerita, nak bertaruh, tak sempat. Nah, sebagai contoh lah, seorang wakil ayah, mana boleh dia pihak bagi semua orang seorang kan? Seorang untuk guru kapal kita tak boleh. Sebab masa kita terlalu sentuh. 60 tahun bukan semua. Nah, 20 tahun bukan semua, sikit. Jadi sebab itu Tuhan buat satu masa isu-isu yang tu panjang. Kita nak berkenalan, nak berjumpa, nak berziarah, nak solat, nak apa tu, ila ma la nihayatalah. Di mana? Di hari akhirat. Sebab tu kita kena sabar. Bagi semua puak kita ni masuk di situ, bolehlah nak duduk selama-lamanya. Nah, sepanjang masa dengan tok laki kita, dengan isteri kita, dengan anak kita, dengan tok bubu kita, dengan kawan kita. Pasal tempat ni tempat yang tidak ada penghujung. Sebut kata di dunia, lah kita nak bersama-sama tak boleh. Pasal kerja kita banyak. Kita kena faham hakikat tu. Nah, kita nak bersama dengan anak kita semua tak boleh. Dah, mungkin umur dia 12 tahun mengaji luar, tak peluang pula. Bila pula? Isu-isu baru balik pula. Tapi di akhirat isu-isu memang. Sebab itulah tidak ada Nabi, tak ada Rasul semua bercakap, tak akan lekang percakapan daripada akhirat. Cakap ke mana-mana pun kembali akhirat.
cerita apa dunia apa rebut buat kembali akhirat, kerana situ tempat yang sebenar. Nah, tu sebab tu satu masa dulu, bila saya baca surah Abah, satu ajaran, belah lembah kelang kau dulu kelang tahu nak, jadi bunyi kelang-kelang kan. Jadi kita dia kata kiamat ni tak wujud. Sebabnya Tuhan kita tu cerdik, bukan orang bodoh. Jadi patutkah dunia dia buat elok, dia buat indah lepas semua, tiba-tiba dia nak berikut. Mana orang tu orang bodoh, buat rumah, buat banglo, buat apa, lepas tu buang pergi meletup, pergi hancur. Orang bodoh, orang cerdik tu buat begitu, dia tak puasa, dia yang bodoh. Tuhan tak bodoh, itu. Jadi ni benda akan ada. Sebab itulah ajaran-ajaran ni kena peringat. Kiamat ni hak Allah Ta'ala, dan dia boleh berlaku bila-bila masa. Bila-bila masa. Cuma Allah Ta'ala hantar mai kepada kita alamat sebagai tanda. Kita bawa kereta. Kereta kita nak rosak pun dia ada tanda dulu. Start tak pada bunyi ke, brake tak lekat ke, dia ada tanda dulu. Walaupun kadang-kadang tak ada tanda dia pun, tapi kebanyakan ada tanda. Sebab itulah tanda pertama kiamat ialah kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil awal tanda nak kiamat. Kenapa? La nabiyya ba'da nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi lagi selepas nabi kita. Itu tanda hak terakhir yang paling besar bila pada naiknya matahari sebelah barat. Itu jadi pendek kata hak ni cerita jauh. Sebab itulah dua golongan manusia yang kurang digalakkan bercakap pasal mati. Hak lain semua kita kena cakap bagi teringat mati cepat sikit. Tapi dua golongan manusia yang kurang digalakkan bercakap pasal mati, iaitu orang yang menuntut ilmu dan alim ulama yang mengajar. Sebab itulah penuntut ilmu ni kalau duk cakap pasal mati, dia malah ngaji. Pasal duk nak mati lah. Orang yang sepatutnya kena push dengan kematian kuat ni orang kaya. Pasal dia derma lah banyak sikit. Pasal nak mati, ni maksudlah kubur lah apa. Tu penuntut ilmu, ulama, dia kena kurang cakap. Dia kena bagi manusia semangat untuk hidup, teruskan perjuangan. Situ. Sebab itulah hari kiamat hari yang pasti akan berlaku. Tanda-tanda dia banyak, insya-Allah. Ada banyak umur kita baca kitab, baca lagi. Nama kitab Asyratus Sa'ah. Tanda-tanda semua kita dia cerita. Sebab kita nak tahu maklumat yang kata dabah ni, sejenis binatang yang tengok benda hijau dia makan semua, datang macam mana? Yang kata Ya'juj Ma'juj tu benda macam mana? Yang kata api keluar bumi Yaman tu keluar kok mana? Tu. Yang kata zalazil gempa bumi, tu macam mana? Matahari tu macam mana? Dajjal tu makhluk macam mana? Imam Mahdi tu macam mana? Sebab bila kita mengaji, bila kita tahu orang yang duk cakap ni, kita hadu dengan ilmu yang kita mengaji. Betul ke tak betul? Kalau tak betul, tak ada sebab kita nak ikut dah. Kalau betul, kita terima lah apa yang dia cakap. Itulah yang dikatakan ilmu. Ni tak yang kelang kabut dengan Imam Mahdi kan, gempa sekerat dunia. Soalan Imam Mahdi ni ilmu bukan Khalifah Mahdi juga. Ni pun satu penyakit juga. Orang kita bukan boleh main pelik-pelik. Tengok di langit ada gambar tu, gambar ni pesan istimewa. Best dulu tu. Tak ada pelik apa. Tapi tak ada nampak benda pelik. Pelik semua orang lain. Baik. Apabila keenamnya, ini banyak cerita isu percaya dengan Allah dan pada tidak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma faqihna fi din wa ala ta'wil min as-su'al rahmatik wa rahmar rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma inna na'udzuka min ilmin la yanfa', qalbin la yakhsha, wa 'amalan la yanfa', wa du'an la yasma'. Bismillah tawakkalna 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad